ni, dengar betul ni. Ada seorang Nabi telah menyembah Allah lebih selama 50 tahun. 50 tahun seorang Nabi, tidak disebutkan nama Nabi ni siapa. Kemudian dia mendapat wahyu daripada Allah mengatakan, aku telah mengampunimu. Dia bertanya, mengapa engkau mengampuniku sedangkan aku tidak pernah berdosa? Nabi tu tanya. Baik. Sebenarnya dia bukan kata nak beritahu Nabi berdosa, dia nak beritahu satu pengajaran saja supaya kita faham. Kemudian Allah memerintahkan agar sebatang pohon menimpanya sehingga dia kesakitan, tidak tidur semalam suntuk. Tak boleh tidur Nabi ni, kena himpak kat pokok sampai ke pagi. Nyut-nyut kata orang utara. Orang di Sembilan kata mengoning-ngoning tak sakit kan? Jadi Allah kemudian dia mengadukan perihalnya, ya Allah sakitnya, ya Allah sakitnya, ya Allah. Maka pohon itu berkata, pohon tu jawab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam. Sallallahu salam ke atas yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, itu juga bos tapak tuan, masih banyak. Itu juga niat Hamzah selaku orang Kuwait pada usrah. Seterusnya semua yang hadir pada malam ini, walaupun sogan-sogan yang nampak kan, tak apalah, join, mana boleh join lah kan. Sambil-sambil makan tu, sambil-sambil ini memang ceramah paling mencabar sekali kan. Ceramah orang tengah makan ni bukan senang kan. Nampak makin selera makan tu, tercabar sikit lah ceramah. Apapun malam ni kita sambung kitab muka Syafatul Qulub kepada Imam Al-Ghazali. Macam yang saya beritahu sebelum ni kepada siapa yang ikut kitab ni, dia kitab yang simple, dia tak berat sangat, ringan dia. Dan bila kata penenang jiwa, muka Syafatul Qulub, penenang hati, penenang jiwa ni, dia banyak share benda-benda yang menyenangkan hati. Jadi jangan kusut-kusut, jangan susah hati. Malam ni senang-senang ni, iaitu malam ni bab 2, menangis kerana takut kepada Allah. Menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kalau bab menangis ni kan, menangis kadang ada orang hari ni susah nak nangis kata kan. Tapi sebenarnya kena nangis. Kena nangis, menangis kerana Allah. Berhenti-berhentilah menangis sebab niaga tak laku. Berhenti-berhentilah menangis sebab tak dapat makan kan. Saya tadi nak menangis sebab banyak makan. Sebelum ceramah tadi dah bagi makan macam-macam binatang bagi tadi. Ayam, kambing, lembu, sate, burger, semua ada. Tahniah lah. Baru saya tahu ada tempat makan yang macam pelbagai malam ni kan. Jadi bila sebut menangis, sampaikan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pernah kata, akhirat nanti, dia kata kan, Sayyidina Abu Bakar kata, akhirat nanti seramai-ramainya manusia, seramai-ramainya manusia yang menangis air mata darah sebab menyesal. Punya banyaknya air mata dia tu, sampaikan kalau letak perahu boleh berlayar. Macam tu lah. Menangis menyesal, menangis air mata darah, senang keluar. Sampai keluar air mata darah. Punya banyak air mata dia tu, kalau saya kita letakkan perahu, berlayar perahu tu. Macam tu lah banyak air mata. Jadi buat apa nak menangis waktu akhirat, dah terlambat. Nak menangis waktu atas dunia ni dah makan kan, mood dah makan, sadar makan kan, balik kan, cuba paksa diri menangis. Sebab apa saya kata kena paksa diri menangis? Sebab menangis ni lah insurans kita akhirat esok. Kan?
Tapi lah macam orang-orang yang saya tengok ada hati-hati saya datang malam ni kan, dia orang ni heran saya tengok kadang dia kalau nak menangis macam tu lah, jejak nangis macam tu kan. Lepas tu dia boleh gelap lah tu. Okey, cut, action, nangis dah balik lah, boleh dia nangis balik. Tapi bukan senang lah. Orang kata apa penghayat Hamzah kan, penghayati, penghayatan ayat Hamzah, menghayati itu bukan senang. Jadi maknanya macam tu jugalah, nak menangis ni bukan senang-senang nak menangis. Mana ada yang menyebabkan dia menangis. Ya. Telah berkata Abu Laits As-Samarkandi radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah punya malaikat-malaikat di langit 7 bersujud sejak Allah menciptakan mereka sampai hari kiamat. Mereka takut menerhakai Allah. Ketika hari kiamat mereka mengangkat kepala seraya berkata, Maha suci Engkau, kami telah menyembah Engkau dengan sesungguhnya. Demikian inilah yang tersebut dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang bermaksud mereka itu malaikat takut kepada Tuhan di atas mereka dan mereka memperbuat apa-apa disuruh. Surah An-Nahl ayat yang ke-50. Malaikat ni memang dia sujud kepada Allah, beribadah saja. Dia tak ada nafsu, beribadah kepada Allah. Manusia ni ada nafsu, ada akal, kan? Jadi kita kena hati-hati, ya, menggunakan beza. Malaikat ni dia tunduk menyembah Allah dengan sesungguhnya. Dan kemudian Rasulullah SAW bersabda, ketika tubuh seorang hamba bergetar kerana takut kepada Allah, ketika tubuh seseorang hamba bergetar kerana takut kepada Allah, maka berguguranlah dosanya bagai dedaunan jatuh dari pohonnya. Macam tu. Sebenarnya sekarang dah masuk bab 3. Sebab Nasman kan Ustaz tadi ada Ustaz lain kali. Bab 2? Sekarang bab 3. Bab 2. Oh ya ke? Ustaz lain kali Ustaz. Boleh? Tak apalah. Tak okey tak? Tak apa. Tak apalah, ambil je lah bab 2 sikit tak apalah. Hari tu Ustaz lain, bawa lain. Dia menangis cerita lain, saya menangis cerita lain. Kan? Jadi berguguranlah dosanya. Pernah satu ketika ada seorang perempuan, kan? Dia susah, dia tak ada makanan, kan? Tak ada makanan, tak ada apa. Dia pun pergi, dia pun cakap dengan kebetulan suaminya yang menjadikan apa panggil tu, ada istilah orang KL sebut tu apa, breadwinner, macam tu kan, breadwinner. Suaminya ni sakit menyebabkan dia tak boleh bergerak, dia tumbang, lumpuh. Jadi dia suruh isteri dia pergi ke rumah satu orang kaya ni, kau minta sumbangan dekat dia, minta bantuan dekat dia. Bila sampai ke rumah orang tua ni, orang kaya ni nampak perempuan ni, dia pun panggil. Dia kata apa tujuan kau datang? Dia kata aku nak minta bantuan. Bapa tak kau bantu aku? Jadi dia kata boleh, dengan satu syarat, kau serahkan tubuh kau kat aku. Orang kaya ni kata. Dia pun baliklah rumah, tak jadi dia balik rumah. Tapi ada satu menyebabkan dia berubah hati dia, iaitu ketika anaknya salah seorang tu mengengek, kami lapar, ada makanan tak? Jadi dia pergi balik ke rumah orang kaya ni. Masa tu orang kaya tu tanya balik semula, kalau betul kau nak bantuan, kau sanggup tak bagi tubuh kau kat aku? Jadi perempuan tu pun angguk aja. Bila masuk dalam bilik, lelaki terbaru nak pegang, menggigil badan dia, mengetak-ngetak. Dia kata, kenapa dengan kau? Apa hal kau? Apa yang kau takut? Relax lah. Tu saya tambah ayat tu. Dia kata, apa yang kau takut? Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Bila sebut macam tu, dia kata, sepatutnya aku lebih takut kepada Allah dengan apa yang aku ada, tapi kau dengan kekurangan kau lebih takut kepada Allah.
Maknanya perempuan ni kan dia sebab kekurangan, dia terpaksa terima ni, terpaksa buat benda ni sebab dia nak bagi anak bini, nak bagi anak dia, keluarga dia, nak bagi anak dia makan. Dia sanggup tu, tetapi dalam pada tu dia masih lagi takut pada Allah. Jadi disebabkan itu lelaki ni pun tersedar, lelaki ni bagi sumbangan dekat dia, menyebabkan dia tak susah lagi. Itu lebih kurang lah lebih kurang disebabkan tajuk ni dah ada, cuma tinggal lagi. Pernah dikatakan seorang lelaki ni seorang ni dah nak masuk dalam neraka lah. Masuklah kau ke dalam neraka. Tiba terdengar satu suara bercakap, ya Allah, jangan kau berikan dia masuk ke dalam neraka, ya Allah, masukkan dia ke dalam syurga, kerana di atas dunia dia pernah menangis kerana-Mu, ya Allah. Siapa yang cakap tu? Siapa yang cakap tu? Yang bersuara ni, yang bersuara tu adalah sehelai rambut, berkat sehelai rambut. Sebab waktu orang tu menangis, air mata dia tu terkena dekat rambut tu, menjadikan rambut tu sebagai saksi yang dia tu menangis kerana Allah. Jadi malam sekarang kalau menangis tak payahlah ditadah rambut tu, tapi maksud dia tu bila menangis tu dia jadi saksi lah. Jadi orang perempuan berhentilah menangis kerana jantan. Sudah menangis lah kerana tak dapat projek, ni tak usah. Menangis sebab putus cinta, tak usah. Semua manusia menangislah kerana Allah, sebab itu lebih besar manfaatnya, sebagaimana yang disebut dalam kitab ni. Maknanya manfaatnya menangis kerana Allah. Dalam syurga pun nanti digambarkan sekumpulan manusia masuk ke dalam syurga. Bila masuk dalam syurga, tiba-tiba Allah Ta'ala beritahu, wahai malaikat, dia masa masuk dalam syurga tu dah terkejut dah. Tengok permadani, tengok sungai yang mengalir, tengok makanan yang lazat, singgahsana yang indah dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala beritahu pada para malaikat, wahai malaikat, kau bukakan tabir ini biar mereka dapat memandang pada wajah aku. Kemudian malaikat pula yang menyahut kan, ya Allah, mana mungkin mereka boleh memandang kepada-Mu, ya Allah, dengan tahap di atas dunia dahulu mereka derhaka kepada-Mu, ya Allah. Rasa-rasanya kita ni masuk kategori pernah derhaka kepada Allah tak? Pernah, tuan-tuan dan muslim. Sebab manusia biasa yang tak lari daripada buat salah. Kadang-kadang bercakap tu terlepas, sorry, tapi tercakap lah. Cakap benda-benda yang pelik-pelik kan, benda-benda yang macam-macam lah, benda kontroversi kan, contoh kan, menyebabkan menggurus hati dan sebagainya. Jadi disebabkan derhaka tu, dia kata, maka Allah Ta'ala kata, bukakanlah tirai ini. Kenapa? Kerana mereka ni atas dunia dulu pernah menangis kerana aku. Tu Allah Ta'ala sebut. Jadi menangis ni soalan bocor untuk semua. Nak masuk syurga, nangis. Masuk syurga, nangis atas dunia. Sementara boleh nangis, ni nangis. Menangis kerana Allah. Jadi bila dibuka je tabir tu, langsung semua tu sujud pada Allah. Bila sujud pada Allah, Allah Ta'ala beritahu, kenapa engkau bersujud? Sesungguhnya di sini bukan tempat beramal, bukan tempat bersujud. Apakah engkau tidak redha kepada aku? Allah Ta'ala tanya balik pada sekumpulan manusia. Bayangkanlah Allah Ta'ala beritahu, sini bukan tempat bersujud. Mana dalam syurga tak ada siapa tanya Zohor dah masuk ke belum? Tak ada. Dalam syurga tak ada siapa, mari ni Khamis kan macam Yasin, tak ada. Nanti di syurga besok kita, orang kata enjoy ni. Macam itulah ini. Jadi Allah Ta'ala beritahu, apakah kamu tidak redha pada aku? Maka apa jawab dia? Mana mungkin kami tidak redha kepada-Mu, ya Allah. Dengan tahap kau memberikan kepada kami sesuatu yang tak pernah ternampak kat mata, tak pernah terdengar kat telinga, tak pernah terdetik kat hati. Macam itulah hebatnya syurga. Macam mana pun lah pengarah filem yang terhebat namanya Steven Spielberg, dia buat filem The Paradise. Pelakonnya apa? Roshamno ke bukan? Apa pelakonnya tu? Kan? Paradise. Leonardo DiCaprio. Takkan sama, sikit pun tak sama, tuan-tuan.
Jadi kita pergi bab 3, sabar dan sakit. Bab 3, sabar dan sakit. Okeylah, malam ni Samsul Bab cover 2 bab. Okeylah. Sabar dan sakit. Sabar, satu benda yang senang nak sebut tapi susah nak buat, dan sakit hati mendengarnya oleh orang yang tengah diuji. Sakit hati, kau bawa dalam sabar. Kau diam ni lah, kau tak tahu apa aku rasa. Macam tu kena marah lagi. Sabar. Kadang-kadang susah je nak sabar, walaupun nama dia Sabariah binti Sabah. Walaupun namanya Sabrina, Sabran, Sabir, ada nama dia Sabran, nama dia, kan, Sabrina. Tak apik dah sabar. Tapi bila sebut sabar, dia tengok barang siapa ingin selamat daripada azab Allah, mendapatkan pahala dan rahmatnya dan masuk syurganya, hendaklah menahan nafsu daripada segala keinginan dunia, di samping sabar atas segala kesulitan dan musibahnya. Kan, cantik dipandang bulan mengambang torang di awan. Kalau dia hidup namanya orang, takkan lagi daripada ujian dan dugaan. Jadi tentu-tentu ada ujian. Kenalah sabar dengan kesulitan dan musibah. Macam malam ni kan, bukan senang ceramah kitab letak kat peha ni. Susah, ni first time. Dengan aku main gitar malam ni macam tu kan. Tak apalah, tapi kita usahalah ikut apa yang dah disediakan kan. Jadi sabar macam-macam. Dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Sabar ni ada 3 macam. Sabar ni ada 3 macam. Iaitu sabar yang pertama menepat 300 tingkatan darjat pahala. Tu tak ada dalam kitab ni sebagi. Siapa yang tak menyalin, saya faham, dia bersaudara dengan Abu Hurairah macam saya kata dalam kuliah yang dulu. Dia tak payah salin, dia ingat terus tu nama dia Abu Hurairah. Langsung salin dulu kan. Yang pertama 300 tingkatan darjat pahala. Yang kedua, dia dapat 600 tingkatan darjat pahala sabar. Yang ketiga 700 tingkatan darjat pahala. Yang mana antara satu darjat kepada satu darjat yang lain, antara langit dan bumi. Bayangkan berapa tinggi darjat. 300 tingkatan darjat pahala. Yang pertama tadi, sabar untuk melaksanakan perintah Allah. Itu kategori pertama. Contohlah, daripada tak bertudung, tiba-tiba bertudung, bukan senang. Sebab nak taat perintah Allah. Tu yang ramai orang dah buka, dah pakai, buka balik. Tapi tak adalah. Maksud saya tu di halayak ramai. Mana untuk tadapan umum dia berhijab, kan? Dia bertudung. Tak adalah orang kata 24 jam. Kan? Tapi makna kata dia jaga. Dia jaga. Bukan senang. Orang cakap, dah elok-elok kau tak bertudung, rambut kau lawa, kenapa kau bertudung? Datang kan sore-sore, datang kan, tiba-tiba dah perang rambut dia. Tiba-tiba dia cakap, I tak nak jadi hipokrit. Dia kata macam tu kan. I tak nak jadi hipokrit, sebab I nak biar orang tahu yang I memang menempah neraka. Macam tu lah ayat dia. Macam tu lah kan. I booking neraka siap-siap macam tu kan. Sebenarnya bukan senang. Nak solat contohnya, nak jaga solat bukan senang. Contoh, naik kereta. Naik kereta, tiba-tiba, ya Allah, dah masuk Zuhur lah bang. Kita on the way ni, nak pergi ke Usrah Suci. Contoh kan. Takut lambat kan. Dia bilang, kan takut lambat kan? Tak apalah, lambat sikit tak apa, kita singgah solat je. Contoh. Jadi sabar untuk taat perintah Allah, 300 tingkatan darjat pahala. Orang yang tak sabar, macam mana? Jom singgah semayang. Nantilah sampai sana kamu carilah tempat semayang. Contoh. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dapat 600 tingkatan darjat pahala. Ini ada harapan ni, orang memenuhi kemah orang. Masuk. Masuk. Tarik je kursi tu buat ke dalam. Tak ada masalah. Siapa yang memang bercita-cita tengok Samsul Bab depan-depan, boleh. Kalau cerita tengok belakang. Boleh. Mari masuk. Mari masuk. Ada bumbung kat situ dah. Gambar tengok telinga. Okey. Silakan. Yang kedua tadi 300 tingkatan darjat pahala.
okey je. Yang kedua, mendapat 600 tingkatan darjat pahala, bersabar meninggalkan larangan Allah. Itu dia. Yang pertama tadi sabar untuk taat perintah Allah. Yang kedua tu bersabar dengan ujian, bersabar untuk meninggalkan larangan Allah. Itu 600 tingkatan darjat pahala. Itu pun bukan senang. Contoh lah. Dah biasa mengumpat dengan bercerita pasal orang, contoh. Tak sangka betul. Tak kenapa pula tu. Ya Allah, jatuh pula anak ni. Angkat. Alah, siap. Okey, alright. Dah. Okay. Bersabar meninggalkan larangan Allah ni, maksud dia dah biasa. Contohnya mengumpat tadi saya kata kan, dah biasa cakap pasal orang ni, sedap cerita pasal orang. Tak sangka betul dia tu macam ni kan. Ya Allah, kenapalah dia macam tu. Contoh, tengah-tengah bercerita ni, meninggalkan larangan Allah ni, kita nak ajak orang, kita cakap, kau ni tak baik lah, kau ni cerita pasal orang, langsung kena sound. Macamlah kau tu baik sangat dalam menyampahnya aku, dia kata kan. Jadi bukan senang. Kalau dia sabar, dia kata, memang aku ni taklah baik, tapi anggaplah ni usaha aku nak jadi baik. Contoh. Jadi kalau orang ni berjaya lah sabar untuk meninggalkan larangan Allah, maka mudah-mudahan dia mendapat 600 tingkatan darjat pahala. Dan yang paling tinggi, mendapat 700 tingkatan darjat pahala, bersabar dengan ujian dan dugaan yang Allah bagi. Itu paling tinggi. Itu sebab bila kita tengok macam orang yang meniaga malam ni kan, ujian ni apa? Meniaga hujan. Sabar banyak-banyak. Saya dulu tolong mak saya meniaga. Dulu mana ada kemah-kemah macam ni. Dulu pakai payung pasal tani. Dulu meniaga kuih, bayangkanlah kuih donat. Sekali hujan rau, botak donat tu kan, gula licin. Saya tak boleh sebut donat ni, besok mesti minta mak buat donat. Donat ni gebu sampai maghrib lembutnya. Macam tu lah. Tapi sekarang ni susah. Yeast yang ketul tu dah tak ada, yang yeast serbuk tu banyak. Jadi dia kadang-kadang jadi, kadang tak. Macam tu lah. Tiba lah cerita pasal tu kan. Hujan, lebat, ujian, sabar. Sebab mungkin hari ni Allah gantikan lebih baik. Mungkin kejap lagi berhenti hujan, mungkin lagi baik rezekinya. Sabar banyak-banyak. Jadi ni yang dia kata tadi, tiap-tiap darjat itu berjarak antara langit dan bumi. Barang siapa sabar meninggalkan larangan Allah, akan diberinya 600 darjat. Tiap-tiap darjat antara langit ke-7 dan bumi ke-7. Adapun orang yang sabar atas bencana dan musibah, maka pada kiamat Allah memberikannya 700 darjat di syurga. Tiap-tiap darjat antara arasy dan surah. Dirawikan dari Nabi SAW, sesungguhnya baginda bersabda, Allah telah berkata, barang siapa ditimpa bencana, barang siapa ditimpa bencana lalu dia mohon perlindungan daripadaku, pasti aku memberinya sebelum dia meminta. Dan barang siapa ditimpa bencana lalu dia meminta perlindungan kepada makhluk, pasti ku tutup semua pintu langit baginya. Maknanya dalam bala dan musibah apa juga ujian, jangan lupa minta daripada Allah, kerana Allah janji Allah akan beri sebelum kita minta lagi. Maka bagi orang berakal wajiblah dia bersabar atas bencana menimpa, tidak ragu atau mengadu pada makhluk, maka dia akan selamat daripada seksa dunia dan akhirat. Sesungguhnya bencana yang paling pedih hanya menimpa para nabi dan para wali. Dan nak beritahu macam mana pernah dikatakan macam mana bila seorang tu ditimpa ujian. Contohnya ujian yang simple lah pada seorang tu, demam ataupun selesema, kan? Selesema. Kalau ni 9 sebut selemo. Orang ni selesema. Selesema ni tersumbat lubang hidung sebelah. Saya tengok tidur, pusing belah sini tak kena, pusing belah sini tak kena, apa tu mana. Aduh, hidung ni pun. Dia marah siapa? Dia marah siapa? Aduh, hidung. Yang isteri pun cakap, awak ni marah siapa sebenarnya? Kita lupa benda ni jadi sebab Allah izin. Jadi adakah kemungkinan kita ni marah Allah yang izinkan? Macam tu. Tu bahaya dia. Jangan kita mungut apa semua. Ya Allah, bantu aku ya Allah, aku tak tahan ya Allah. Contoh.
ataupun ambillah ubat yang paling mujarab turun-temurun daripada zaman dulu lagi, ubat yang telah diruqyah. Nama dia Vicks Vaporub. Itulah kan. Kononnya lah orang tua dulu sikit Vicks kan, semua ditonyohnya habis. Mata, hidung, tapak kaki, ketiak semua. Kan. Kalau tak boleh tidur Vicks. Dia tak tahu lagi susah tidur. Tapi digambarkan bila seorang tu demam, Allah hantar 2 malaikat. Contohlah, nama orang tu Khairiyah contoh. Bukan nama sebenar. Kan? Dia demam. Allah hantar malaikat 2 orang. Kau pergi tengok dia cakap apa bila dia demam. Bukan Allah tak tahu, Allah Maha mengetahui. Saja bagi kerja kat malaikat. Pergi tengok apa dia cakap. Dia pun tinjau tengok. Agaknya Allah bagi aku demam ni biar aku boleh rehat kot. Sama yang aku tak rehat. Dia kata. Alhamdulillah dapat aku rehat. Contoh. Maka malaikat dia report, ya Allah, si Khairiyah ni kata apa? Dia kata alhamdulillah dia demam, boleh dia rehat. Dia syukur ya Allah. Kalau itulah dia cakap, nampak Allah Taala beritahu, kalau dia hidup akan kugantikan daging dan darahnya dengan darah yang baru, dan kalau dia mati akan kumasukkan dia ke dalam syurga. Sebab dia syukur dengan ujian. Demam je kot. Tapi kalaulah si Khairiyah ni cakap macam ni, Allah demam pula, mati lagi baik, contoh. Kenapalah aku macam ni, contoh. Kan orang kita kadang macam tu. Aduh, berapa kali demam, itu demam lagi lah. Ni siapa lah yang bawa demam ni sampai kena kat aku ni, contohlah kan. Dia mohon, ya Allah, malaikat mengadu, ya Allah, dia kata ya Allah, ya Allah, dia demam ni, mungkin ada orang bawa kat dia lah apa, dia kata tak tahan macam ni, kenapa baik matilah, contoh dia kata. Disebabkan rungut ni, apa Allah Ta'ala kata? Allah Ta'ala kata, kalau itulah yang disebut, maka suruhlah dia sembah Tuhan selain aku. Maknanya Allah dah tak nak kat kita. Sebab minta jauhkan mengungut ni. Kenapalah hujan? Taklah hujan, sejuk. Nampak tak? Belum pernah berlaku tau. Kemah ceramah lebih ramai daripada tempat makan. Malam ni berlaku. Nampak? Nampak? Ini suatu perkara yang kata orang KL tu unsangkerable. Macam tu. Jadi makna kata saya rasa sangat berbangga pada malam ni. Terima kasih banyaklah atas pemilihan yang tepat yang dibuat. Junaid al-Baghdadi radhiyallahu anhu telah berkata, bala merupakan pelita bagi orang arif, menyedarkan orang murtad, memperbaiki orang mukmin dan menghancurkan orang yang lengah luput. Tidak seorang pun akan mendapat manisnya iman sebelum dia ditimpa bala, rela dan bersabar. Tengok, sebabkan pernah susahlah kita tahu nikmat senang. Nampak? Kalau tak sebab hujan, kita tak tahu nikmat duduk dalam kemah. Kalau tidak, bertadi ninjau. Daripada tadi tu, aduh, lamanya ceramah ni, yang risau. Macam saya pesan dalam ceramah yang saya dulu, saya adalah penceramah dalam Malaysia yang paling faham kehendak audiens saya. Saya tak ada masalah kalau ada siapa nak tidur. Tidurlah. Itu memang dah kelebihan orang mendengar ceramah. Silakan. Orang yang dengar ceramah boleh tidur. Orang yang berceramah tak boleh tidur. Jadi tidurlah. Dengan satu syarat, jangan berdengkur. Takut ganggu orang sebelah, sebab orang sebelah pun nak tidur juga. Tidur sama-sama. Ya. Dan begitu juga Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sakit semalam, dia sabar dan rela kepada Allah, maka bersih daripada dosa bagaikan ketika dia lahir dari perut ibunya. Jika engkau sakit, janganlah segera meminta sembuh. Nabi bagi tahu, kalau sakit jangan segera minta sembuh. Sebab bila sakit, Allah tarik 3 perkara. Allah tarik selera makan, Allah tarik kesegaran badan, Allah tarik dosa-dosa kita. Bila sembuh saja, Allah kembalikan selera makan, Allah kembalikan segar badan, tapi Allah tak kembalikan dosa-dosa kita. Jadi kalau sakit, usahlah segera meminta sembuh. Boleh ke tak boleh? Tak boleh, termasuk yang bercakap.
Macam mana pun mesti nak cepat baik. Alah, cepatlah baik, nak pergi usrah. Cepatlah baik, nak pergi tapak. Tak pernah orang suka pergi tapak. Ini pergi tapak. Sebab bagi iman kita ni tak sama. Cuba tengok Nabi Ayub. Nabi Ayub AS kan, dia kena sakit apa? Sakit apa dia kena? Sakit kusta kulit kan, penyakit kulit yang teruk. Ada yang kata 7 tahun, ada yang kata sampai berbelas tahun, ada yang kata 10 tahun. Sampaikan isterinya sebut, dia punya sakit tu sampaikan dekat dia punya sakit kulit tu ada ulat-ulat tu. Ulat tu terjatuh. Bila ulat tu jatuh, tak ada dia ambil kaki tu. Padan muka kau ambil, kau tak ada. Dia boleh ambil balik ulat tu, letak balik dekat nanah dia tu, sebab takut ulat tu tak boleh makan. Macam tu sabar. Dan bila isteri dia tegur. Sebab Nabi Ayub ni ada beberapa ujian kan. Setan ni minta dengan Allah, ya Allah bagilah peluang aku nak goda ni, aku nak uji keimanan Ayub. Pergilah diuji ke mana. Nabi Ayub ni kaya-kaya, hartanya, ladang tanah dia, dengan binatang-binatang ternakan dia. Maka ditarik satu-satu, tak ada apa, dia tetap beriman pada Allah. Kemudian ketika Nabi Ayub tak ada, anak-anaknya dekat rumah saudaranya, runtuh rumah tu, mati semua anak-anak dia. Maka pada ketika itu Nabi Ayub masih kekal beriman pada Allah. Jadi yang ketiga ni, syaitan minta tolonglah biar aku bagi ujian dekat dia. Nak tengok betul tak dia ujian padamu ya Allah. Tu yang bagi penyakit kulit. Bila bagi penyakit kulit tu, isteri dia tegur, wahai Ayub, kau ni kekasih Allah, engkau ni Nabi, kau minta dengan Allah sembuh, mesti kau sembuh. Isteri dia kata, apa Nabi Ayub kata? Apa sangatlah beberapa tahun yang aku sakit ni, nak dibandingkan dulu aku sihat, tak pernah aku komplain. Dia kata, kenapa pula Allah bagi sakit aku nak komplain? Macam tu tuan-tuan. Itulah Nabi Ayub. Cuma yang dia tak tahan, sekali itu dia terdengar, dah berapa tahun ni cerita, ringkas cerita dia terdengar ada orang yang datang ziarah dia. Sebab Nabi Ayub ni dah tak boleh dah duduk dekat orang, sebab bau dia tu orang dah tak tahan. Dia sampai bersembunyi dekat gua, dekat satu tempat tu bersembunyi ni. Bukan apa, supaya jauh daripada orang. Isteri dia jaga, tapi ada orang yang datang ziarah dia ni. Tak macam mana Nabi Ayub terdengar kata-kata dia. Dia kata, yang dua orang ni berbual lah. Contoh dah tengok, lepas tu keluar dia berbual. Apalah dosa Nabi Ayub tu sampai macam tu sangat ujian dia. Ada yang tersebut macam tu. Maka Nabi Ayub terkejut, tak sangka ada orang cakap macam tu. Maka Nabi Ayub masa tu dia bersujud, dia kata, ya Allah, demi Allah, dia kata, aku tidak akan bangkit daripada sujudnya selagi mana kau tak sembuhkan aku ya Allah. Masa tu dia minta Allah sembuh, sebab dia tak tahan yang fitnah orang tadi. Bukan kata sebab dia tak tahan sakit. Ikutkan dah berpuluh tahun dah. Tapi bila orang sebut macam tu, apalah dosa Nabi Ayub ni sampai Allah uji dia macam tu. Jadi masa tu, maka Allah bagi tahu ada pancuran air masa tu. Ambil air itu buat minum, dan ambil air itu pula sebagai bahagiannya buat mandi, siramkan kat seluruh tubuh dia. Nabi Ayub sembuh. Dan kemudian pada ketika itu dikatakan Nabi Ayub diberikan kemurahan rezeki, ada balik segala harta bendanya, Allah Ta'ala kembalikan balik. Dan begitu juga dia dikurniakan anak yang ramai, lebih kurang 32 ke 33 orang anak. Orang dulu tahu. Jangan cuba pula aku nak ikut Nabi Ayub, kau jangan. Pengsan anak kau, pengsan omak itu 32 orang. Itu tak berhenti tuan-tuan, dia tak tahun betul kan. Sampai lupa nama anak siapa. Itulah. Telah berkata adalah hak radhiyallahu anhu, barang siapa tidak diuji antara tiap-tiap 40 hari dengan suatu bala, kedukaan atau musibah. Siapa yang tak ada ujian langsung 40 hari berturut-turut, percayalah maka tidak ada kebaikan baginya di sisi Allah. Maknanya dia jauh pada rahmat Allah. Mesti ada ujian. Hari ni ada ujian ni, ada. Tiba-tiba baru pasal zap, surat sampai, mesej sampai, rotek tak bayar lagi, contoh kan. Bukan semua orang senyum tahun baru. Ada orang birthday kereta dia serentak, rotek mati serentak. Motor, kenderaan kereta dia, motor kereta dengan isteri dia punya kereta pun serentak. Time ni lah kau dah mati kan. Mana ujian.
tiba-tiba tersepak. Dah hari-hari lalu, hari tu boleh sepak kaki sofa tu. Ya Allah, kenapa boleh timing tu sepak? Berair mata. Kan? Kenapa? Ujian. Mesti ada ujian. Pergi sembahyang Jumaat kan? Pergi sembahyang Jumaat tu. Hilang sebelah selipar. Kenapa tak hilang dua? Hilang sebelah, nampak kan? Ujian. Sampai kat kedai baru perasan wallet tertinggal. Time ni lah kau tertinggal. Orang tu cucuk duit, kad kena telan. Ni motor tak ada minyak ni. Pergi cucuk kena telan pula kad. Aduh. Lepas tu tolak motor. Nak pergi kat kedai mamak tu, nak tengok kat kedai kat tapak ni nak jumpa kawan. Mana tahu dengan kawan boleh tolong. Dia parking entah macam mana, dia tumpang dengan motosikal tu tak sempurna, tumbang pula, habis patah nombor plate dengan side mirror. Semua jadi macam tu. Kenapalah jadi macam ni hidup aku? Itulah kan. Sudah jatuh di timur tangga. Macam tu kan. Macam itulah keadaan dia. Jadi kadang diuji sebenarnya ada hikmah. Saya pernah cerita ada seorang anak murid debat saya. Dalam tempoh seminggu, suami dia bawa motor, bawa anak satu hari sebelum Hari Raya Cina. Tak macam mana kereta Myvi langgar, langgar dia terjatuh masuk dalam parit. Suami dia jatuh meninggal dalam keadaan sujud. Suami dia meninggal dan anaknya koma beberapa hari tak sedar. Anak kecil. Kemudian selang 3 hari, anak dia dekat hospital terjaga, tersedar. Bila tersedar, dia kata, mana Abi? Dia tanya ayah dia. Jadi mak ni nak legakan dia. Tak apa, sabar, nanti dah baik, nanti kita jumpa Abi dia kata. Kemudian dalam perjalanan lepas dah beberapa hari nak bawa pergi check up anak sekali lagi, pergi hospital, kereta yang bawa anak ni accident, anak tu pula meninggal. Dalam tempoh seminggu, suami dengan anak dia meninggal. Bukan senang. Kadang suami tu boleh tahan ni, sebab orang perempuan kadang dia suami ni keperitan ni kurang sikit lah. Kadang-kadang eloklah meninggal orang tua ni kadang. Ada kecil dia kan. Tapi jangan anak. Jangan anak. Anak ni dia punya kesan yang lain. Saya tak cakap orang sini ni, orang tempat lain. Dia suami segala-galanya. You lah cinta hati I kan? Yang memahami kehendak I. Macam itulah kan. Kena lakonkan sikit biar faham kan? Betul. Tapi ada dia kadang anak ni jangan. Boleh tak makan, boleh kemurungan kan. Suami meninggal ni sikit-sikit lah kan, tak tahulah. Tengoklah tahap deepnya kasih sayang isteri dengan suami kan. Tapi dengan anak jangan. Kan, dengan melahirkan anak tu bukan senang. Membela anak tu, membelai kasih sayang anak tu bagi, tapi anak tu tiba Allah cabut nyawa kan. Allahu Akbar. Dan orang yang pernah mengalaminya yang faham kan. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Allah menguji hamba mukmin dengan satu bencana, dia berkata pada malaikat pencatat amal buruk, hapuskan catatan daripadanya, dan berkata kepada pencatat amal baik, tuliskan untuk hamba-Ku yang lebih baik daripada apa yang dia perbuat. Tersebut pula dalam sebuah hadis daripada Nabi SAW, baginda bersabda, ketika seorang hamba sakit, Allah mengutus 2 malaikat kepadanya lalu berkata, lihatlah kalian apa kata hamba-Ku. Jika dia berkata Alhamdulillah, maka beritahukan kepada Allah, dia lebih tahu, lalu berkata, aku berjanji untuk hamba-Ku, jika aku mematikannya, aku masukkan dia ke syurga. Jika aku menyembuhkannya, aku gantikan dia daging yang lebih baik daripada dagingnya, serta darah yang lebih baik daripada darahnya, dan aku hapuskan pula keburukannya. Saya kata tadi, baik tadi demam tu digantikan daging dan darah yang lebih baik, darah daging yang baru. Tu yang bila dia sembuh pada demam tu, semua benda nak buat tu. Basuh motor, ini nak lepak mana ni? Dia punya semangat tu lain macam, sebab daging dan darah dah bertukar. Kan? Tersebut ada kisah ada seorang lelaki fasik daripada Bani Israel. Orang sekampung tidak dapat lagi membendung kefasikannya, mengadu pada Allah. Lalu Allah memberi wahyu pada Musa AS bahawa di antara Bani Israel itu ada seorang pemuda fasik. Kemudian Musa mengusir pemuda itu daripada kampung mereka, sehingga mereka tidak terjilat api neraka oleh kefasikannya. Maka pergilah pemuda itu satu kampung. Kemudian Allah memerintahkan agar Nabi Musa mengusirnya. Nabi Musa, kau pergi cari seorang lelaki fasik ni, ada dekat kampung ni. Allah Ta'ala perintahkan. Nabi Musa ni kelebihan dia salah satunya ada dia boleh berbicara dengan Allah direct. Macam Nabi kita Isra Mi'raj bukan hanya dapat bercakap, dapat tengok sekali. Kan? Itu tunggu Isra Mi'raj lah. Tapi nak cerita yang ni, Nabi Musa boleh bercakap direct. Jangan kita tanyalah, kenapa kita tak dapat Ustaz macam tu. Kau jangan minta. Kalau kau dapat mati tahu, tak tahulah macam tu. Sebab kita ni tak ada kelebihan macam yang lain.
Tapi kita dapat tahu ni pun ada satu kelebihan sebenarnya. Rupanya Nabi Musa macam tu. Kelebihan ni dapat berbicara terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Musa pergi mengusir pemuda tu tadi. Di situlah bila diusir pemuda tu pergi satu tempat tidak terdapat manusia, tanaman, binatang liar atau burung. Di situlah dia sakit dan tidak ada pula yang menolong. Dia jatuh ke bumi. Dia meletakkan kepalanya sambil berkata, kalaulah kepalaku ni pangku ibuku, tentulah dia mengasihiku, tentulah dia menangis meratapiku. Kalaulah ayahku di sini, pastilah dia akan menolong dan merawatku. Kalau sekiranya istriku ada di sini, tentu dia akan menangisi kematianku. Jika anak-anakku ada, tentulah mereka akan terseduh-seduh mengiringkan jenazahku. Lalu mereka akan berdoa, ya Tuhan, ampunilah ayahku yang lemah, fasik, derhaka, yang terusir dari kota ke kampung dan dari kampung ke padang yang gersang, yang keluar dari dunia ke akhirat tanpa harapan serta apa pun. Ya Allah, dia kata, Engkau telah memisahkan aku dari orang tuaku, anakku dan istriku, namun janganlah Engkau pisahkan aku daripada rahmatmu. Sesungguhnya Engkau telah membakar hatiku sebab berpisah dengan mereka, namun janganlah Engkau bakar hati ini dengan derakamu kerana kemaksiatanku. Dalam pada macam tu, dia sakit tu tadi, Allah uji dia sakit tadi, dia ingat Allah. Nampak Dia fasik tadi ni, fasik betul-betul. Sampai kena kata tak adalah orang yang sefasik dia, sampai tak terjilat api neraka orang kampung sebab kefasikannya tu. Jadi makna kalau tengok ni, teruk betul perangai dia ni. Ada orang Malaysia ni macam tu yang cakap tu, kita dengar je, ini betul ke tak betul ni, sampai macam tu sekali cakapnya kan, macam main-main, menghina-hina Allah selamba je dia kadang-kadang kan. Kita tengok kefasikan orang ada sampai tak macam tu. Tu nak beritahu ni, bila diberikan sakit pada dia ni tadi, tapi dia ingat Allah. Dia kata kan, kau ambil isteri aku, kau ambil ayah aku, kau ambil keluarga aku kan, kau janganlah kau cabut rahmatmu daripada aku ni kan, kau bakar hati aku dengan semua ni, tapi janganlah kau bakar hati dengan nerakamu kerana kemaksiatanku. Dia masih ingat pada Allah. Kemudian Allah mengutus bidadari menjelma menyerupai ibunya, bidadari lain menjelma sebagai isterinya. Begitu juga Ghilman, yang ni anak-anak syurga pula, menjelma menjadi anak-anaknya, mengutus malaikat seolah-olah menjadi bapanya. Mereka duduk di sisinya dan meratapinya. Lalu lelaki itu berkata, sesungguhnya ini ibu bapa, isteriku, anak-anakku telah hadir di sisimu. Maka legalah hatinya sehingga pulang ke rahmatullah dengan suci dan terampun dosanya. Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa, pergilah ke satu padang di sebuah tempat di sana, di situ telah mati seorang wali, maka hadir dan uruslah dia. Ketika Musa datang ke tempat itu, beliau melihat pemuda diusirnya dari kota dan kampung dengan perintah Allah. Juga baginda lihat para bidadari mengerumuninya. Lalu baginda berkata, ya Tuhanku, bila tengok muka, ini yang kau suruh aku usir itu. Ya Allah, bukankah ini pemuda yang kau suruh aku usir dia daripada sana, ya Allah, sehingga datang kemari. Maka Allah berkata, wahai Musa, sesungguhnya aku telah merahmati dan mengampuninya sebab dia meratap di tempatnya, dia tinggalkan kampung halamannya, kedua orang tuanya bahkan anak isterinya. Maka aku utus para bidadari menjadi sebagai ibu dan isterinya, malaikat sebagai bapanya. Mereka mengasihi kepada dia dan mengasihannya. Sungguhnya jika orang meninggal tempat jauh, maka ahli bumi ahli langit akan menangis mengasihaninya. Lalu bagaimana aku tidak mengasihinya sedangkan aku maha pengasih. Mana nak bagi tahu bila kita ni sakit ke apa pun, kan kita nak ingat Allah ni sakit kan biasa. Bila demam terbaring, Allah sebut lah, walaupun kadang otak ni fikir lain, tapi sebut ke Allah, minta dengan Allah, minta Allah bantu kita, ya kan? Minta Allah bantu kita. Jika seseorang menghadapi sakaratul maut di pemusafiran, Allah akan berkata, wahai malaikatku, ini adalah orang asing sedang bermusafir, dia meninggalkan anak isteri dan orang tuanya. Jika dia mati, tiadalah yang menangis dan meratapinya. Dan Allah menjadikan seorang malaikat menyerupai bapanya, seorang lagi menyerupai ibunya, seorang lagi menyerupai anaknya, seorang lagi menyerupai keluarganya. Mereka masuk dan membukakan matanya sehingga dia melihat orang tua dan keluarganya. Senanglah hatinya sehingga dia menghembuskan nafas terakhir dengan tenang dan bahagia. Dan ketika jenazahnya diusung, maka mereka menghantarkan ke kubur dan mereka berdoa akan sampai hari kiamat. Okey. Jadi nak beritahu kan tadi, maknanya dalam keadaan ni kita ni pergi ke mana-mana, macam mana pun ingat Allah Taala. Susah macam mana pun ingat Allah banyak. Ingat Allah banyak. Satu amalan yang saya nak pesan kat semua, jangan tinggal istighfar. Jangan tinggal. Kan? Macam ni orang meniaga kan, istighfar banyak. Kenapa istighfar? Apa Nabi janji kalau orang istighfar? 3 perkara. Barang siapa yang mengamalkan istighfar setiap hari, yang pertama apa? Akan dijauhkan daripada bala dan musibah. Kedua, akan dilapangkan daripada segala kesempitan.
Dan ketiganya akan didatangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Macam orang meniaga, istighfar je, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Paling senang sekali istighfar. Sahabat Nabi dulu istighfar berapa kali? Sahabat Nabi teruk-teruk pun lah, teruk-teruk lah 70,000 kali sehari. Kita imam tu buat lebih daripada 3 biasa 3. Hari tu dia buat 10 pula. Dah mati imam ni. Imam ni tak ada kerja pula, istighfar panjang sangat hari ni. Bayangkan sahabat dulu teruk-teruk 70,000 kali sehari. Sebab apa? Sebab sahabat yakin bila dia istighfar, dia akan dapat apa dia nak. Kita ni istighfar tapi tak yakin. Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah, hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tahiyat tidak ni. Kita masalah tu yang payah nak dapat tu. Kan sebab kita sendiri tak yakin istighfar. Tu sebabnya sekarang ni kan macam-macam. Dulu tasbih, gantai tasbih tu kan. Sekarang dah ada elektronik kan. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kan. Sekarang ni tak ada terupa dah kan. Macam cerita apa yang Samsudin dengan Ibrahim Pendek tu lah. 12 jam sebiji kan. 12 jam satu biji kan, makan ubat kan. Sekali dia terlanggar dengan orang tadi 1 jam 12 biji. Berpeluh kawan tu. Habis ubat tu pendek makan masa tu kan. Ingat lagi cerita tu. Jadi yang tu lah, ini tak ada lupa dah. Istighfar. Macam saya pesan tak, saya pernah beritahu kot, istighfar ni buat 1000 kali sehari kalau boleh. Banyak tak? Tak banyak. Tapi kalau kita terus satu kali rap bantai 1000 memang banyak. So tak buat lagi dah apa tu. Kita buat lepas subuh 200, lepas zuhur 200, lepas asar 200, lepas maghrib 200, lepas isyak 200. Cukup 1000. Bukan lama pun. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Lebih kurang tak sampai 2 minit settle 200. Sebab bila 1000, contoh malaikat ni, ini amalan, katalah ni buku catatan amalan dosa kita hari ni. Katalah dosa ni nama dia Yad. Contohlah. Dosa dia contoh, bukan nama sebenar. Contoh dalam ni ada, katalah dosa berapa nak letak hari ni? Dosa. Katalah 50 dosa ni. Banyak betul 50. Tapi disebabkan kita ni tak termasuk dosa mensyirikkan Allah. Tak termasuk dosa dengan orang ni. Dengan orang kita minta maaf. Tapi dosa-dosa macam-macam itu buat ni. Kita ada 50 dosa. Kebetulan kita ada 1000 istighfar hari tu. Malaikat pun ambil istighfar kita, padam satu, padam dosa kedua, padam dosa ketiga, padam dosa keempat, padam 50 dosa padam. Ada balance lagi 950 istighfar. Habis nak buat apa tu? Yang 950 istighfar tu, buka pula amalan yang semalam pula. Semalam dosa berapa? Ada 100. Padam. Kemudian dosa 2 hari lepas ada 30. Tak banyak pula gitu. Banyak tidur. Contoh. Padam. Jadi makna dia akan buka muka surat sebelumnya. Itu sebab amalkan istighfar. Jangan tinggal istighfar. Allah Maha halus penyantun kepada hamba-hambanya. Surah Asy-Syura ayat 19. Ibn Atta berkatakan, terbukti keteguhan dan kebohongan seorang hamba satu berlakunya bencana maupun kemakmuran. Barang siapa bersyukur di saat makmur tapi mengeluh bila timpa bencana, jelas dia orang yang dusta. Meskipun orang mempunyai segudang ilmu tapi mengeluh jika terkena angin bencana, sungguh tidak berguna ilmu dan amalannya. Nampak tak? Bila diberi, kalau bersyukur time tengah senang tu biasa. Maksudnya bersyukur waktu tengah diuji pun syukur lagi. Nampak macam mana? Tak apalah. Bang, macam mana bang hujan macam ni bang? Macam mana kita nak meniaga je ni bang? Tak apalah. Ada orang tu lagi pula, kita ni alhamdulillah ada customer ni, insya-Allah. Ada orang tu langsung tak boleh meniaga. Kesian dia. Kan kena ribut langsung terbang kedai-kedai dia semua tu. Kita ni masih boleh meniaga lagi ni. Kan? Bagus tempat ni, nampak? Fish and Chicks. Nampak? Api Pizza, Pit Boy BBQ, Smoking Good,
Girl gorgeous. Kuih tiaw pun ada. Apa lah macam tu lambang kuih tiaw tu? Mula Big Bass. Apalah kau dah minum kau sotoguk, siapa yang nak minum? La ilaha illallah, sotoguk. Tak apalah, bolehlah kan. Ayam goreng kunyit tapak. Nampak? Ayam tu tapak ayam kau jual ke atau memang ayam apa? Macam lah. Macam-macam hari ni orang berniaga. Nanti sekarang dah habis dengar ceramah ni, jangan lupa singgah at least. Buat-buatlah, tengok kalau tak nak beli pun buat macam macam tu, macam berminat tu kan. Macam tu lah. Bagilah harapan sikit kan. Kalau boleh beli, belilah, makanlah sekali. Sizzling Dairy. Apa gitu. Tak sangka lah orang ramai berniaga dalam lori sekarang. Pasta lah pasta. Lagi tahu udah Spanyol cakap. Tak apalah, pilih tu ya. Okey. Jadi barang siapa tidak ada, Allah telah berfirman dalam hadis qudsi. Hadis qudsi ni makna Nabi sampaikanlah. Barang siapa tidak rela dengan keputusanku dan tidak syukur pula dengan pemberianku, hendaklah dia cari Tuhan selain aku. Sebabnya bila kita ditimpa ujian, kita terlupa Allah izinkan benda tu berlaku pada kita. Jadi jangan mungut, tapi bersyukur. Cara nak bersyukur apa dia? Pertama, tengok apa yang kita ada. Kedua, banyak tengok orang yang lagi susah daripada kita. InsyaAllah kita akan lebih bersyukur. Aku ni susah-susah, aku boleh lagi makan, orang tu langsung tak boleh makan. Contoh kan? Wahab bin Munabbah bercerita ada seorang Nabi telah menyembah pada Allah. Ni dengar betul ni. Ada seorang Nabi telah menyembah Allah lebih selama 50 tahun. 50 tahun seorang Nabi, tidak disebutkan nama Nabi ni siapa. Kemudian dia mendapat wahyu daripada Allah mengatakan, aku telah mengampunimu. Dia bertanya, mengapa engkau mengampuniku sedangkan aku tidak pernah berdosa? Nabi itu tanya. Baik. Sebenarnya dia bukan kata nak begitu Nabi berdosa, ni nak beritahu satu pengajaran saja supaya kita faham. Kemudian Allah memerintahkan agar sebatang pohon menimpanya sehingga dia kesakitan, tidak tidur semalam suntuk. Tak boleh tidur Nabi ni, kena himpak kau pokok sampai ke pagi. Nyut-nyut kata orang utara. Orang di Sembilan kata mengoning-ngoning tak sakit kan? Jadi Allah kemudian dia mengadukan perihalnya, ya Allah sakitnya, ya Allah sakitnya, ya Allah. Maka pohon itu berkata, pohon tu jawab bagi pihak Allah ni, beritahu dia, sesungguhnya Allah berkata kepadamu bahawa ibadah 50 tahun itu belum cukup untuk menebus satu keluhan itu. Bayangkanlah, ibadah 50 tahun tak boleh tebus satu keluhan dia sakit tadi. Sakitnya ya Allah, sakitnya ya Allah. Bayangkan berapa kali kita mengeluh sehari. Alah, aduh, contoh kan, ada kan kena mengeluh kan. Bayangkan ibadah yang 50 tahun tadi. Ini nak bagi gambaran. Itu sebabnya apa-apa pun pengajaran yang kita dapat kat sini, minta daripada Allah. Sabar, minta kepada Allah. Ingat tak waktu Imam Ibn Abbas, Nabi pegang dada dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, kata pegang. Apa Nabi beritahu pada Abdullah bin Abbas? Kalaulah seisi dunia ni berhimpun, kalaulah seisi dunia ni berhimpun, satu dunia ni berkumpul nak memberikan keuntungan kepada kamu, Allah Ta'ala begitu. Ya, Nabi beritahu kalau satu dunia berhimpun nak bagi keuntungan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan apa yang telah Allah izinkan untuk kamu. Begitu dapat. Dan andai kata satu dunia ni berhimpun ingin memudaratkan kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar yang telah Allah izinkan untuk kamu. Itu sebab contoh, ada artis yang berhijrah. Habislah kau dah berhijab, kau dah bertudung ni, job kau kurang lah, kata kan. Satu dunia berhimpun nak bagi mudarat kepada kita, takkan berlaku melainkan sekadar yang Allah dah tentukan untuk itu. Faham?
Dialah satu-satunya yang boleh tolong kita sekarang ni. Habis tuan kalau cakap macam tu. Tak. Allah yang bantu kita sebenarnya. Allah izinkan untuk berlaku pada kita. Sebab jangan takut. Apa-apa pun janganlah takut. Oi, kita kena macam ni, kita buat macam ni, buat macam ni. Itu sebab ada orang kadang dia dah bangga diri, dia lupa dia kata, kenapa aku boleh berjaya dalam industri ni? Ayat dia kan. Kerana saya bersungguh-sungguh dan kita kena ada strategi. Habis orang lain tu tak ada strategi. Ada juga. Engkau berniaga macam ni kena buat macam aku ni. Aku terus buat aku berniaga sukses. Tak betul. Sebenarnya Allah izin. Lagi satu peluang tak sama. Peluang tak sama. Kadang-kadang Allah bagi tu rezeki tu dalam bentuk yang berbeza-beza. Macam malam ni kan ceramah kan. Siapa sangka saya dapat makan burger sebanyak itu? Lain macam burger ni. Sedap gila. Sate lagi. Ya Allah Akbar. Belum pernah saya makan sate kuah kacang dalam cawan. Malam ni dapat. Dia main celup-celup ni. Serup ni. Alhamdulillah. Syukur rezeki. Itu rezeki makan. Ada orang rezeki dapat tengok sesuatu debat. Contoh perasan lah kan. Ada orang tu dia suka di tepi sebab dapat tengok telinga. Bila tadi tengok telinga aku. Macam tu telinga dia. Kau nampak tak ke benda tu? Agaknya lah. Sebab bila tadi aku duduk tengah tak nak, dia suka tengok telinga. Nah, contoh. Macam tu jugalah. Tu sebab macam kita tengok orang yang berniaga ni kan. Satu, jangan kedekut. Sedekah dengan orang. Macam tadi kan, saya kata, berapa ni? Alah Ustaz, sedekah. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki. Belum pernah saya dapat free burger sebanyak itu. Sate sebanyak itu. Ya Allah, bawang Holland tu. Contohlah kan. Contoh. Kan? Jangan kedekut dengan customer, sedekah. Dan satu lagi, yang paling penting kan kita cerita tadi, jangan lupa pada Allah. Niaga juga, jangan tak solat. Niaga juga, jangan lupa orang-orang yang memerlukan. Kan? Tidak pernah lagi sebenarnya solat ini mengganggu urusan kita. Percaya je kat saya dengan sepanjang pengalaman saya lah. Saya dengan kru TV Al-Hijrah, ya Allah, tengah rekod azan, berhenti semayang. Kalau dekat set tu dekat luar, bentang sejarah ke bentang kain apa yang dekat situ, semayang dekat situ. Tak ada masalah pun kan? Jangan bagi alasan susah lah, make up semua. Saya ingat Datuk Jalaluddin Hasan, saya pernah buat bicara dengan dia. Dia cerita Allahyarham Datuk Hasan Azhari kan, ayah dia pesan, Jalal, dia orang ni berlakon untuk teruk sampai 3-4 pagi, dia orang solat tak solat. Solat pak dia. Solat pak dia. Pesan kat dia orang jaga solat, kesian kau orang. Kerja tu teruk tapi tak solat. Nampak kesian kau orang. Tu ayat dia tu. Ni jaga solat. Lepas tu bila dah solat jangan lupa doa. Doa juga untuk saudara-saudara kita di Palestin. Macam kita tengok tadi kan. Kita tengok sekarang sebenarnya ada satu makhluk Allah ni. Namanya Netanyahu. Dia tu yang payah sangat nak hentikan perang sebab dia tengah berselindung. Dia berselindung di sebalik kegagalan yang memerintah. Dan dia dah menghabiskan dana banyak lah. Jadi sekarang ni dia je sebenarnya yang jadi hal sekarang ni. Dan sekarang ni alhamdulillah sebenarnya kalau kita tengok dari segi psikologinya kita ni kuat lah. Maknanya tentera Islam tengah kuat lah. Sebab dia orang tu pun tengah pening kepala. Apa yang dia buat, kalau drama biasa lah kan, tak gentleman lah. Cara dia tu attack budak-budak dengan orang perempuan memang tak gentleman lah. Sedangkan tentera Islam pula terkenal dengan akhlak dia. Orang tua, kanak-kanak, malahan tahanan tidak dilayan dengan kejam, dilayan dengan baik. Sampaikan dia orang balik tu cerita lagi akhlak tentera Palestin. Itu sebabnya doalah banyak. Dan apa yang Nabi sebut dia, kalau satu dunia berhimpun nak beri kemudaratan kepada kamu, ingat kata tadi, dia tak akan dapat melainkan sekadar yang Allah telah tentukan untuk kamu.
Jadi kita doakanlah tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi apa pun dalam bab sabar ni memang betul. Saya pernah tanya abang Ashraf Muslim. Ashraf Muslim, bang, macam mana abang jaga isteri abang dekat dia? Apa petua abang bagi tahu lah sikit. Dia kata 10 aja ustaz. 10 aje. Apa 10 tu? Yang pertamanya bijaksana, yang kedua sampai nombor 10 sabar dia kata. Oh, macam tu dia kata. Jadi makna sabar tu kena banyak betul. Hidup kita ni memang kena sabar. Ingat tak saya beritahu dulu, 5 benda kena ada dalam hidup kita. Pertama, sabar. Kedua, syukur. Ketiga, percaya pada hikmah. Keempat, redha. Kelima, ikhlas. Ada 5 ni, bahagialah hidup. Sabar. Sabar. Tengok, alhamdulillah. Tak sedar, tiba-tiba hujan dah berhenti, tinggal nak makan lepas ni. Kedua, syukur alhamdulillah. Bila hujan-hujannya ni sejuk, tak panas pun malam ni. Ketiga, hikmah. Ada hikmah tertentu. Macam orang-orang yang berniaga ni kan, tengok, oh rupanya kejap ni orang ni dah habis kan, semua pergi cari makanan dekat dia orang. Ada hikmah. Keempat, redha. Redha apa juga ujian Allah bagi, sikit besar terima. Sebab kita yakin Allah akan gantikan dengan lebih baik. Dan yang kelima, ikhlas. Ikhlas ni buat sesuatu tidak mengharapkan balasan, wa imma terima kasih pun tidak diharapkan. Dan kalau tengok masuk ikhlas lebih mendalam lagi, membuat sesuatu tidak mengharapkan pengiktirafan manusia. Yang kita harapkan tu pengiktirafan pada Allah Subhanahu Wa Taala aja. Ya? Jangan kita susah-susah hati. Contohlah, ada orang pernah tanya saya, Samsul Ubat dah lama ceramah, tengok orang tu penceramah tu dah dapat datuk dah. Samsul Ubat masih lagi senior doktor, SDR, saudara. Saya kata tak ada masalah pun. Yang penting pengiktirafan dengan Allah Ta'ala, bukan pengiktirafan manusia kita nak kejar, kan? Jangan susah-susah hati, kan? Pada seorang ibu, anak bila panggil ibu, mama, mami, umi, itulah pengiktirafan yang kita rasa menusuk ke dalam jiwa. Siapa yang berikan? Bukan budak tu, Allah anugerahkan. Abah, seorang anak panggil abah. Ayah, panggil ayah. Satu gelaran. Akhirnya dah bercucu, atuk. Satu gelaran, ya. Gelaran yang Allah berikan kepada kita. Jadi pokok pakalnya hati. Hati. Bahagia letak kat mana? Dekat hati. Hidup kita ni antara B and D. Hidup kita ni antara B and D, birth and death. Antara huruf B dan D, antara B dan D ada satu huruf kat tengah-tengah. Apa dia? Birth and death, kelahiran dan kematian. Antara kelahiran dan kematian, B and D, tengah tu C. Kita ada choice, pilihan hidup yang macam mana kita nak jalani. Kalau kita hidup dalam keadaan nak tu buat maksiat pada Allah Ta'ala, tu pilihan kita. Tapi kalau terpilih untuk ikut jalan Allah, ingat dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20, Allah dah pesan, Allah bagi tahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Mana kita nak? Kerja akhirat dua-dua dapat, kerja dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Macam kita menyumbang kan, kita sumbang pada tabung usrah, kita sumbang pada tabung kebajikan. Nampak macam tak ada apa-apa, sebab nak kerja apa? Kerja akhirat. Tapi Allah akan lipat gandakan dunia juga, jangan risau. Tak, belum pernah lagi sedekah memiskinkan orang, tak pernah. Tak pernah. Kan? Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah mempermudahkan segala urusan kita, dan saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat berkat kesabaran kita dalam kehidupan kita, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, rasa cukuplah sekadar itu. Cukup sekadar itu. Dah habis dah pun topik dah. Lepas ni kita sambung bab 4, melatih diri menahan nafsu dan syahwat. Yang ini tak tahulah bila pula ni kan. InsyaAllah dah booking dah. Oh dah booking. Tak boleh kata apalah, dah booking. Alhamdulillah. Sampai 2025 dah
dah booking kan. Terima kasih lah banyak kan. Jadi insyaAllah kan. Jadi ada apa soalan? Tak ada. Okey, terima kasih banyak. Jadi saya rasa ada. Apa soalannya? Kita buka sesi soal jawab. Kalau siapa ada soalan, silakan. Yang besar ada soalan kan? Jangan soalan apa pelik sangat tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kepada sahabat-sahabat Usrah semua, saya membuka soalan. Mungkin tak banyak lah kot. So Ustaz pun dah rushing insyaAllah. Cuma Ustaz kalau boleh nak tanya satu soalan kepada Ustaz. Tadi kita cakap tentang sabar kan? Sabar. Kita selalu kalau kita diuji kan, kita tahu, kita dah belajar, kita dah dengar Ustaz cakap tentang sabar ni sesuatu yang boleh kata misalnya kita kan sabar itu separuh pada iman. Sebenarnya sabar ni kena seluruh iman baru kita betul-betul dapat keindahan dalam syurga. Cuma kadang-kadang kita nak suruh orang sabar, cuma nak suruh contohlah kan, ibu nak suruh anak sabar. Sabar. Kita yang suruh anak sabar pun tak sabar. Kita punya nada pun kita cakap pun tak nampak pun ciri sabar. Jadi macam mana nak didik betul-betul diri kita ni selalu ingat, ya Allah, aku ni kena sabar lagi. Sebenarnya sabar dia bukan separuh beriman, tapi lebih daripada itu kalau boleh seluruh beriman. Itu message dia. Okey. Soalan lain? Kita kumpulkan sekali. Okey. Belakang. Belakang saya pakai cap tu. Assalamualaikum Ustaz. Saya Muhammad. Saya ada soalan. Jadi berkenaan dengan yang ada Ustaz cakap berkenaan dengan ujian, kita macam kalau boleh jangan mengeluh, sabar. Tapi macam mana kadang-kadang kita tidak ada ujian, kita ada masalah, kita nak cari tempat keluar. Adakah kita mengeluh itu salah satu daripada bentuk kita tak sabar, kita mengeluh tu tak mengeluh? Adakah doa itu sama dengan mengeluh? Itu je. Okey. Yang pertamanya, ada soalan lagi? Tak ada? Dah. Satu yang okey. Okay, soalan terakhir Terima kasih. Dia lah tentukan soalan terakhir dia. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya tak ada soalan sebenarnya. Cuma saya nak minta izin nak nombor je nanti untuk dipanggil ke kuliah saya. Oh, okey. Jujur je lah Baik, terima kasih. Okey, yang pertama tadi soalan yang ditanyakan oleh Puan Yat tadi tentang kadang kita sendiri sebenarnya soalan yang Yat sebut ni sebenarnya persoalan sabar tu separuh daripada iman. Ada orang pernah tanya, sabar separuh daripada iman, benda tu dalam hadis, as-sabru minal iman, sebahagian daripada iman. Separuh lagi apa? Dia tanya. Separuh lagi adalah syukur. Sabar dan syukur kena ada dua-dua. Dan sabar ni, kita cakap kadang tak boleh sabar. Kenapa aku tak boleh sabar? Kenapa macam ni jadi hidup aku? Cakap memang senang. Tapi waktu kita diuji, bukan sesenang itu. Contohlah, orang yang bersukan diuji dengan injured. Sikit-sikit injured, injury prone. Lah kena sakit tak boleh main. Duduk tapi padang, kenapa lah aku injured time ni, tengah game tengah sedap ni kan. Dia tak boleh main. Saya dulu selalu kena lutut problem, nak main takraw tak boleh main. Injured 2-3 minggu tak boleh main. Urut lah apa semua. Tapi kita kena ingat satu perkara. Dalam Quran Allah janjikan dengan kita satu perkara apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Takkan Allah nak tipu kita. Kita yakin dengan Allah. Allah cakap apa? Aku takkan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Allah bagi ni memang ikut dah, ukur dah tahap kita mana. Itu yang Allah bagi. Sebab bila fikir balik, tengok balik Nabi Ayub. Itu sebab saya kata tadi, bila tengok orang lagi susah,
barulah kita bersyukur. Oh, aku ni tak susah mana pun, orang tu lagi susah. Contoh kan. Macam tu je cara nak tengok keadaan. Contoh kita tengok yang tadi marah anak tadi, tak sabar tadi kan. Anak kita tu yang kita tak sabar tu macam mana perangai dia? Yang kita tak sabar tadi. Apa benda yang kita tak sabar sangat dengan dia tadi? Apa yang kita tak sabar tadi? Anak tu contohnya. Kita suruh anak dia sabar. Tapi kita tinggal suruh dia sabar pun tak sabar. Kita tak sabar sebab suruh dia sabar tadi, dia tak sabar kan, kita tak sabar kan. Itu je benda yang kita tak puas hati sekarang ni. Bayangkan ada orang pandang pula rumah jiran sebelah tu. Dia nak marah anak dia, semua sabar, anak pun tak ada. Contoh. Ada orang tu anak pernah ada, Allah ambil nyawa anak dia. Masa saya cerita tadi, kau untunglah ada anak, kau boleh marah lagi. Aku anak pun dah tak ada, dia kata. Bukannya tak ada anak dah tak ada. Nampak tak? Contoh, pergi sekolah yang ada pendidikan khas. Saya tengok cikgu tu, cikgu yang mengajar pendidikan khas ni budak-budak autism, budak-budak yang budak-budak istimewa kan. Ada budak tu mengentak-gentak, tak nak duduk apa, berbaring-baring. Lepas tu budak hyper. Ya Allahu Akbar. Anak aku yang aku tak sabar tadi, bayangkan kalau anak aku macam ni. Contoh, bukan semua orang boleh sabar. Nampak tak? Itu sebab saya kata sentiasa meletakkan kedudukan kita jauh lebih baik daripada orang lain yang lebih tak bernasib baik. Kita sakit contohnya, tengok Nabi Ayub sakit macam mana. Ya Allah, kita sendiri pun takkan sampai ke tahap itu sabarnya kita. Nampak tak? Kalau kita tu sebab orang kita ni kadang, Allah, apalah aku tak mati je. Dia boleh cakap macam tu. Sedangkan dulu masa dia sihat, dia suruh panjangkanlah umur aku, panjangkanlah umur aku. Tu yang kau sakit tu. Azab siapa suruh? Tu sebab lain kali bila doa, Ya Allah, jika ada kebaikannya kau panjangkanlah umur aku, jika ada keberkatannya kau murahkanlah rezeki aku. Macam tu. Kalau ada kebaikannya panjangkanlah umur aku. Panjang umur nyusahkan orang buat apa? Allah. Anak menantu cucu menyapah tu bila dah nak mati. Orang dia pun menyapah tengok kita. Faham tak? Ini biar dia Allah Akbar. Terasa mak kita, mak jomlah kita pergi hospital mak. Nak. Kita yang nak sebab kita sangat sayangkan mak kita kan. Mak sampaikan bila mak dah tak ada, mak dulu sakit-sakit pun dia tak nyusahkan orang. Contohlah kan. Jadi kita nak macam tu. Jadi sentiasa letak orang yang lebih susah, lebih teruk daripada kita, maka kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Itu sebab saya selalu sebut, bahagia bukan tengok kepada apa yang kita ada, tapi bahagia yang melihat pada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Itu anak kita macam tu, marahlah anak kita. Aku pun tak sabar tengok anak aku yang tak sabar ni. Sikit aja. Tiba-tiba 2025, 2026 anak dah besar, anak masuk asrama. Anak tu, masa tu kita teringat, dah lama tak marah. Siapa pula aku nak marah ni? Yang kau tak sabar tadi tu kan. Sekejap aja anak dah besar. Anak saya pun dah sama tinggi dengan saya dah sekarang. Ramai. Ya, tu cakap kata sekejap je masa berlalu. Jadi sabar. Sabar. Yang soalan yang abang tadi yang pakai Abang Muhaimin tadi, dia tanya tentang meluahkan tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi meluahkan biarlah kena pada alamatnya. Kan? Contohnya lah, sakit meluah pada doktor, tak jadi dosa. Doktor, sakit teruk sangat doktor, belakang saya ni, kan, saya punya ni slip disc ni memang disc masuk dalam ni. Kita jumpa kan. Jadi doktor pun bagi prescription, tak apa, awak buat macam ni. Ya ke, alhamdulillah, macam tu. Meluahkan kepada Allah, minta. Yang penting jangan lupa minta pada Allah. Yang penting jangan lupa pada Allah. Tu paling penting sekali. Ini kadang-kadang bila sakit kan, orang sakit, orang Malaysia ni, orang Melayu tu utamanya, sakit kepala ni, pening, sakit kepala sakit, pergi hospital pakar, scan kepala tu, tengok otak dia ada lagi tak? Ada. Tengok apa masalah dia, takut ada tumor ketumbuhan, tak ada pula. Lepas tu pergi jumpa pula akupuntur, cucuk sana cucuk sini, dah macam landak badan tu dah.
dengan kepala cucuk. Pak tengok tak ada apa-apa. Semua okey, tak ada masalah. Okey. Jumpa pula dukun tiang. Tepuk-tepuk tiang, pum. Ini ada orang buat ni. Tu yang kepala kejap ada, kejap tak ada tu. Kepala kejap ada, kejap tak ada. Gila betul. Dah habis semua, jumpa imam. Imam tak tolong imam buat baca Yasin malam ni, minta doakan kepala saya, minta doa pada Allah. Allah Ta'ala last sekali. Nampak tak? Maksudnya nak beritahu, boleh pergi jumpa doktor pakar, tapi minta, ya Allah, hari ni aku nak pergi jumpa doktor pakar. Ya Allah, kau pemudahkan urusan aku. Ya Allah, aku sakit angin, kau jualah ya Allah. Jangan lupa alas tu. Jangan lupa kita menyelapik dengan Allah Ta'ala juga yang paling tinggi. Itu kan. Ada satu doktor, anak dia lahir-lahir, jari sebelah ni ada 6. Sebiji macam pelakon Hindustan tu. Siapa nama dia? Yang jari 6 tu, yang kahona Piarhe tu lah. Apa dia? Shahrukh Khan, Hrithik Roshan. Dia ni tumbuh jari 6. Bapak ni doktor pakar. Dia operate, dia betulkan, buang jari satu ni, jadi jari anak dia 5. Dia kata, aku doktor pakar paling hebat dalam dunia, anak aku dah jadi normal. Dia lupa Allah Ta'ala. Lahir anak kedua 9 jari, sebelah 5, sebelah 4. Tak boleh buat apa. Kau ambil lah jari yang lebih itu, sambung tengok boleh jadi normal ke tak boleh. Tak boleh. Itu sebab kata tadi, jangan lupa pada Allah. Semua yang kita ada sebab Allah bagi itu je. Apa yang kita ada sebab Allah izinkan kita ada. Itu je. Samsul Rebat ni tiba-tiba jadi Samsul Rebat ke? Sebab Allah bagi. Tu sebab saya kata dengan rumah saya, abang ni camah dalam 2-3 tahun je lagi. Tak lama esok dah tak ada sibuk dah. Jangan kau muntah ni muka abang kat rumah sudah kan. Sekarang dia hari-hari outstation keluar kan. Sabar yang banyak. Tu sebab saya kata tadi, semua Allah bagi. Macam contohlah orang penyanyi ni kan, Allah bagi, bukan semua orang boleh menyanyi. Kalau semua menyanyi, siapa nak dengar? Dah semua menyanyi je pula kan. Betul tak? Macam berlakon kan, dah semua berlakon. Itu Kak Liza Abdullah marah saya. Aku berlakon watak ancangkul je kot. Katanya, habislah kita orang berlakon ni, dah tak ada job dah. Yang penceramah dia berlakon dia ni semua. Habis kita orang ni nak buat apa dia cakap tu. Apalah watak aku tu kan. Itu saya ambil keputusan untuk tidak berlakon lagi. Itu ayat kan, melainkan watak yang sesuai. Tak adalah saja je. Tapi sebenarnya Allah bagi tak? Allah bagi kelebihan jadi berlakon. Sebab bukan semua orang boleh berlakon. Tu kita tengok berlakon, macam mana dia boleh jadi berlakon? Kau boleh cakap macam tu. Sebab apa? Sebab bukan semua orang boleh berlakon. Faham tak? Macam tu juga jadi doktor. Bukan semua orang boleh jadi doktor kan? Bukan semua orang. So maknanya semua Allah izinkan. Jangan lupa Allah bagi. Ingat ni kakak Nik Nomadiha dulu yang dapat 21A Kelantan tu, SPM. Bila wartawan puji dia, tahniahlah pakcik macam mana pakcik didik anak pakcik sampai jadi dapat 21A. Ni semua Allah bagi, saya tak ada apa pun, saya ni orang kampung ya. Dia kata dia orang kampung, semua anak ni usaha ni semua Allah Ta'ala bagi dia. Terus bagi Allah Ta'ala. Tak ada siapa nak ambil kredit. Ini anak SPM bagus je, media sosial, alhamdulillah, screen capture masuk dalam status. Tak sangka, aku sangka kembangan punya pandai. Contoh lah. Semua nak tunjuk dengan orang kan. Cukuplah cakap alhamdulillah atas rezekimu ya Allah. Sudah, macam tu je. Jangan gemar mewujudkan penyakit ain. Itu lain kali lah, tajuk lain. Penyakit ain. Saya dah share, buka YouTube saya dah blast dah tu tentang penyakit ain. Dengar betul-betul, pelik tak pelik penyakit ain. Sebenarnya kita ni pandang orang macam ni je boleh sihir orang. Kita tak sedar. Hati. Jadi itu saja daripada saya. Ustaz, terima kasih banyak atas kerjasama diberikan. Tak sangka tiket habis malam ni kan? Terima kasih banyak. Ya Allah Akbar, dengan tiket yang semahal ini saya tak sangka saya telah menyaingi konsert Blackpink. Ini adalah satu pencapaian pada saya. Sebab bila kamera ni arah kat saya, jadi dia tak nampak audiens ramai betul ramai betul. Ya Allah Akbar, saya pun tak tahu lah. Sampai tepi telinga pun ada orang. Jadi saya terima kasih
kasih banyak kepada semua yang hadir. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Bak kata orang, sepada-pada tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Jadi cantik dipandang rumah penghulu, kayu itu okey dari papan, alang-alang menuntut ilmu, subuti pasir, kembang kalam menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sapan kolek mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak usrah suci menyemput, pada malam ni rasa nak junjung.